Assalamualaikum, nama saya Nur Akila binti Nur Azlan. Nombor matrik saya D20105. Saya dari kumpulan 4. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahira binti Cik Sopi dari kumpulan 4. Nombor matrik saya D2010802. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Hafizi bin Abdul Razak dengan nombor matrik D2010227 dan saya daripada kumpulan 4. Hari ini saya ingin menerangkan tentang jenis klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas iaitu hyperaktif. Pengenalan tentang hyperaktif ni ialah dari segi bahasa ialah ADHD, iaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD ini merupakan masalah perkembangan pada kanak-kanak. Ini berlaku apabila kanak-kanak yang dikenal pasti mempunyai masalah tumpuan dan bersifat amat aktif pada masa yang sama. ADHD berlaku di antara satu, iaitu sama ada kanak-kanak itu bersifat hyperaktif sahaja atau bermasalah tumpuan sahaja. Ciri kanak-kanak hyperaktif iaitu pertama, kanak-kanak hyperaktif ni tidak boleh duduk diam lebih daripada seminit. Seterusnya, kanak-kanak hyperaktif ini susah untuk fokus dengan suatu kerja dan cepat bosan. Seterusnya, kanak-kanak hyperaktif ni bermasalah dengan rakan sebaya, dan kanak-kanak hyperaktif ni juga suka mengganggu kanak-kanak lain semasa dalam pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Antara faktor penyebab hyperaktif ialah faktor keturunan, mempunyai ibu bapa atau saudara mara yang kondisi sama atau mempunyai penyakit mental yang lain. Faktor yang kedua ialah faktor kelahiran. Kelahiran pramatang iaitu sebelum kehamilan 37 minggu. Faktor yang seterusnya ialah faktor cedera otak. Kerosakan otak yang terjadi dalam kandungan atau semasa usia kini. Faktor yang seterusnya ialah faktor gaya hidup orang tua, bermaksud ibu mengambil ubat terlarang serta minum minuman keras serta merokok semasa kehamilan. Kok baru je lepas siram. Masa nak hujan pula. Mendung ni. Dah dengar kan penjelasan daripada kawan saya kan? Jom dengar dari saya pula. Uish, jauh lompat tadi. Okay, hari ini saya ingin membahaskan tentang dua perkara, iaitu yang pertama sekali masalah hyperaktif dan yang kedua adalah pengurusan hyperaktif. Okay, jom kita tengok video sebelah ni. Perkara yang saya membahaskan yang pertama sekali adalah tentang masalah hyperaktif. Pertama sekali, kanak-kanak yang mempunyai masalah hyperaktif ini akan lebih banyak berbicara dan bercakap tanpa henti. Yang kedua, kanak-kanak akan berlari dan menjerit ketika bermain walaupun dalam sesuatu ruangan yang kecil. Selain daripada itu semua, mereka kanak-kanak ini akan selalu mengacau orang-orang yang ada di sekitarnya kerana mereka tidak boleh duduk diam. Yang keempat adalah mereka tidak boleh fokus di dalam kelas kerana ada sahaja benda yang mereka ingin lakukan. Selain itu, kanak-kanak yang mempunyai masalah hyperaktif ini akan lebih mudah untuk mencederakan orang lain ketika bermain dan dirinya sendiri kerana mereka terlalu aktif dan tak terlalu ingin melakukan suatu perkara itu dengan cepat. Masalah hyperaktif ini boleh menyebabkan gangguan dalam suatu hubungan keluarga, rakan-rakan dan juga tempat kawan sekerja, sebab ia memberi efek yang dalam lah kepada orang persekitaran, kepada orang yang menghadapi hyperaktif ini. Lambat laun, orang yang menghadapi masalah hyperaktif ini boleh mengalami depression kerana reaction daripada orang persekitaran mereka lah. Perkara yang kedua saya ingin bahaskan adalah pengurusan hyperaktif. Okay, yang pertama sekali, kita boleh jauhkan kanak-kanak yang mengalami hyperaktif ini jauh daripada perkara yang boleh mengganggu konsentrasi mereka ketika di mana-mana lah, di rumah, di sekolah, di luar. Ini kerana bila mereka jauh daripada perkara-perkara yang negatif, insya-Allah hyperaktif mereka itu boleh dikawal dengan baik.
Okay, yang kedua pula, kita boleh jadualkan mereka untuk bersukan. Petang-petang kita boleh bawa mereka ke padang, boleh bawa mereka berbasikal untuk mereka melakukan sesuatu aktiviti yang tidak membuatkan mereka duduk diam. Kerana kanak-kanak hyperaktif ini memang tidak boleh duduk diam sama sekali. Yang ketiga pula, membuat peraturan yang jelas dan konsisten. Contohnya, ibu bapa boleh membuat jadual anak-anak mereka di rumah dengan jadual yang padat dan pack. Maksudnya setiap masa tu ada je aktiviti yang dilakukan di rumah. Okay. Yang keempat adalah membawa mereka bermain di luar. Kanak-kanak hyperaktif ini sangat tidak suka duduk dalam rumah. Mereka ingin keluar, bermain di luar rumah, berlari di luar rumah. So, apa-apa aktiviti yang tidak membahayakan mereka, insya-Allah boleh kita terapkan mereka di rumah.